Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung surah Al-Baqarah. Hari Sabtu masih lagi surah tafsir. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-111. Ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sini rungutan yang pertama Allah Ta'ala terhadap golongan Bani Israel, golongan ahli kitab, golongan Yahudi. Itu rungutan pertama sini Allah Ta'ala beritahu Waqalu lan yadkhulal jannah. Mereka berkata tidak akan masuk syurga illa man kana hudan aw nasara, melainkan orang Yahudi atau Nasara. Atau situ maksudnya orang Nasara juga beranggapan tidak akan masuk syurga melainkan Nasara saja. Orang Yahudi kata tak akan masuknya syurga melainkan Yahudi saja masuk syurga. Tilka amaniyuhum, Allah Ta'ala jawab rungutan ini dengan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka saja. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum, bawa marinya bukti-bukti kamu, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu orang yang benar-benar jujur dalam dakwaan. Yang ini sini kaum Yahudi Nasara masing-masing klaim kata syurga ni khusus milik golongan mereka saja. Pokok mereka saja boleh. Orang lain tak boleh masuk syurga, tak masuk. Dan ini Allah Ta'ala nak beritahu itu adalah prasangka mereka saja, angan-angan mereka saja, yang mana angan-angan mereka itu angan-angan yang rosak, yang tak betul. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW minta pada mereka, bawa mari bukti yang mana kamu benar dalam mendakwa kamu itu dapat masuk syurga. Pokok kamu saja dapat masuk syurga. Maka marilah bukti. Jika kamu ni orang yang betul. Dan di sini Allah Ta'ala bagi jawapan orang yang masuk syurga ayat selepasnya. Ayat selepasnya ni Allah Ta'ala bagi jawapan orang yang macam mana yang boleh masuk syurga. Ini dalilnya.
Bukan seperti mana yang didakwa oleh Nasara, bukan yang didakwa oleh Yahudi, yang mendakwa mereka yang mereka hanyalah mereka yang ahli syurga, yang boleh masuk syurga. Jadi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian seperti mana yang didakwa oleh mereka. Barang siapa yang menyerahnya diri dia betul-betul, wajah sini mana diri dia betul-betul, hanya sepenuhnya, hanya semata-mata kerana Allah. Wahwa muhsinun, lagi dia berbuat baik. Dia mengelokkan amal dia. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pastinya dia itu akan mendapatnya ganjaran di sisi Tuhannya kelak. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada perasaan khawatir ke atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak adanya perasaan yang sedih hati. Jadi kenyataan yang mereka kata situ, kenyataan yang mendakwa bahasanya mereka itu khususnya golongan yang ahli syurga adalah tidak benar. Yang mana seolah-olah yang lain pada mereka itu tidak. Mana tidak disertakan golongan-golongan yang lain, mana mengkhususkan kaum mereka sahaja. Itu tidak benar. Jadi sini Allah Ta'ala bagi jawapan, tak kira bangsa mana. Bangsa yang jenis Bani Israel ke, bangsa Melayu ke, bangsa Inggeris ke, bangsa apa saja ke bangsa, tak kira. Yang kulit hitam ke, yang kulit putih ke, kulit merah ke, tak kira yang jenis macam mana. Golongan macam mana sekalipun, yang mata sepek ke, yang mata luah ke, tak kira. Allah Ta'ala tak kira semua sekali itu, asalkan ada ni. Itu orang yang tunduk patuh, menyerah bulat-bulatnya hanya pada Allah Ta'ala. Mana bukannya sebahagian-sebahagian, bukan sebahagian-sebahagian. Maknanya dia ikut Allah Ta'ala, ikut Al-Quran dengan sunnah, ikut kitab Allah, ikut sunnah Rasulullah, bukannya separuh-separuh, ikut semua. Ikut tu ikut semua. Dan amalan yang dia buat tu mesti ikhlas. Mana kena hindar diri daripada syirik khafi. Syirik khafi pun tidak boleh ada pada dia. Mana kena bersih sungguh-sungguhnya amalan dia tu daripada sebarang syirik. Mana syirik dari segi perbuatan ke, syirik yang dari segi hati ke, i'tiqad ke, tak kira. Semua sekali itu mesti tauhid. Dan amalan yang dia buat tu amalan yang elok. Muhsin, mana amalan yang ikut syariat. Sebab muhsin tak akan jadi kalau amalan tu bukan syariat Allah Ta'ala. Sebab bukan syariat Allah Ta'ala, bukan amalan yang muhsin. Itu yang mendakwa saja muhsin, seperti mana Yahudi buat, Nasara buat, mereka dakwa amalan mereka tu amalan yang bagus. Tapi tidak bagus kerana tak ikut syariat Allah. Maka orang yang beginilah barulah mendapat ganjaran yang sebenar di sisi Allah Ta'ala kelak, yang mana mereka itu akan dapatnya nikmat rahmat Allah Ta'ala itu berupa sifat keadaan dia macam mana, tidak ada rasa takut dah. Mana perasaan terima nikmat Allah Ta'ala itu dengan tak adanya takut. Dan tak ada juganya perasaan bersedih. Sedih pun tidak ada. Sebab tu kita ada bahas kan, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ni dibahas banyak dah ayat-ayat ni yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat sebelum pada ni pun ada. Iaitu khaufun 'alaihim maknanya takut, takut menghadapi akhirat. Tak ada takut kerana mendapat rahmat dah, sudah mendapat nikmat. Maka Allah Ta'ala memberi gambaran nikmat. Nikmat tu banyak. Tapi perasaan macam mana bila mendapat nikmat itu?
Maka sini Allah Ta'ala beritahu perasaan orang yang mendapat nikmat Allah Ta'ala. Iaitu perasaan dia macam mana? Tidak takut. Dan satu laginya tidaknya sedih. Sedih sini makna meninggalkan dunia dia. Mana yang dahulu yang dia tinggalkan dulu tu tak sia-sia lah dia tinggal dulu. Dia tak ada bersedih kepada mak ayah dia, tidak bersedih kepada keluarga dia, anak bini dia, isteri dia, suami dia, tak kira. Siapa-siapa, adik-beradik dia ke semua sekali dia tidak bersedih. Sebab dia mendapat nikmat sehingga nikmat itu mereka ni, orang ni tak akan dapat, tak akan rasanya sedih dah lagi, yang akan rasanya penuh kegembiraan. Maka inilah syurga. Yang siapa-siapa yang dapatnya syurga ini, inilah perasaan dia. Perasaan yang akan rasa nikmat. Jadi kesimpulannya, makna kesimpulan di sini, dakwaan Yahudi mereka saja, pokok mereka saja yang ahli syurga itu tidak benar. Kerana yang pentingnya mula-mula mesti kena menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Mana keseluruhannya serah pada Allah Ta'ala. Yang ni ikhlas. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, makna amal tu serah pada Allah Ta'ala, makna apa saja yang syariat Allah Ta'ala tu ikut. Mesti kena ikut. Dan ikut pulanya yang paling penting, tidak adanya sebarang syirik-syirik yang boleh merosakkan amalan yang syariat itu. Antara yang merosakkan amal yang disyariatkan itu adalah tidak ikhlas. Kan? Itu ni dipanggil syirik khafi. Mana syirik khafi pun tidak ada, kerana adanya syirik khafi itu merosakkan amalan itu, walaupun amalan itu amalan tauhid. Mana amal yang ikut syariat dah, tetapi adanya syirik khafi, adanya syirik yang mana betul tidak ikhlas pada Allah Ta'ala dalam melaksanakan amalan itu, maka amalan itu jadi rosak dengan sendiri. Mana amal pun kena elok, dan niat pun kena elok. Hati pun kita kena elok melaksanakan. Maka bila dua ni dilaksanakan, maka barulah Allah Ta'ala bagi ganjaran yang seperti mana yang Allah Ta'ala beritahu tadi. Yang mana perasaan dia tidak ada takut dah lagi. Mendapat nikmat Allah Ta'ala, tidak ada rasa takut-takut dah lagi menghadapi akhirat seorang diri. Kan? Sebab kita semua sekali ni, bila kita di akhirat, kita semua sekali ni hadapi akhirat ni seorang diri. Tak boleh nak minta bantuan orang tu, bantuan orang ni, tidak boleh. Kita akan hadapnya akhirat ini seorang diri. Mana tak ada suami yang boleh membantu kita, tidak ada isteri yang boleh membantu kita, tidak ada adik-beradik yang boleh membantu kita, kita kena hadap seorang diri. Maka sini Allah Ta'ala nak beritahu nikmat orang ni dapat walaupun tidak ada pembantu-pembantu sekalipun, maka tetap saja dia itu tidak menghadapinya akhirat itu dengan perasaan takut. Ini nikmat yang besar. Allah Ta'ala beritahu tentang perasaan orang yang mendapat nikmat di akhirat itu. Kemudian, ini rungutan daripada Allah Ta'ala lagi. Wa qalat al-yahudu laysatin nasara ala syai'. Berkatanya puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara ni tak pegang dengan apa-apa pun pegangan yang betul. Dia tidak atas dasar yang benda yang betul pun. Puak-puak Nasara ni. Wa qalat an-nasara, puak-puak Nasara pula kata pada puak-puak Yahudi, laysatil yahudu ala syai'. Puak-puak Yahudi ni bukan berpegang dengan benda betul pun juga. Wahum yatlunal kitab, dan mereka itu semua sekali padahalnya mereka itu sama-sama membaca kitab. Semua membaca kitab Allah. Puak Yahudi pun baca kitab Allah, Nasara pun baca kitab Allah.
Jadi seolah-olah kitab Allah Ta'ala ni jadi bahan perbalahan bagi pokok Yahudi dengan Nasara. Pokok Yahudi pula dia condemn pokok Nasara, Nasara pula condemn pokok Yahudi. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim. Dan begitu juga berkatanya orang yang tak reti, orang yang jahil. Orang yang tak reti apa-apa ni golongan musyrikin Mekah lah. Orang yang bukan di kalangan ahli kitab. Orang yang bukan di kalangan ahli kitab, termasuk yang bukan di kalangan ahli kitab ni kita lah. Sebab bangsa kita ni tidak ada nabi kan. Tidak ada rasul dia yang menyampaikan kitab kepada pokok kita. Jadi yang adanya pokok Bani Israel. Sini pokok Bani Israel. Jadi pokok musyrikin Mekah, pokok Arab ni, maka mereka ni golongan-golongan yang mana tidak termasuk di kalangan ahli kitab. Mana golongan-golongan yang jahil yang tak tahu menahu pun tentang ilmu kitab. Mereka juga mendakwa seperti mana perkataan mereka itu. Makna kata pada pokok Yahudi barang tak betul, Nasara pun barang tak betul. Fallahu yahkumu bainahum. Maka Allah Ta'ala lah yang akan membuat hukuman keputusan di kalangan mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak fima kanu fihi yakhtalifun akan perkara hal yang mana mereka berselisih tentangnya itu. Jadi di sini pokok Yahudi kata orang Nasara ni tak pegang dengan ajaran yang betul. Pokok Nasara pula kata Yahudi pun tidak juga. Semua sekali ni baca kitab Taurat dan baca kitab Injil. Yang mana dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ni suruh beriman dengan seluruh Nabi. Bukan suruh Nabi yang pokok kamu saja. Semua Nabi. Semua Nabi-Nabi. Jadi begitu juga orang Arab, golongan musyrikin Mekah dulu, juga orang musyrikin Arab dulu, membuat perkataan yang sama juga seperti mana golongan Yahudi Nasara. Pok ni lagilah tidak bersandarkan dengan apa-apa terus kata ni orang ni sesat, orang tu sesat. Dianya tak ngaji langsung. Mana seolah-olah ada dua kategori. Satu kategori orang alim yang kata satu sama lain sesat. Satu lagi golongan orang yang jahil yang mana kata pula kepada orang-orang lain pula tu sesat, semua sekali pun sesat. Sendiri tak khabar, tak sedarnya diri sendiri itu pun lebih sesat lagi, kan? Maka sini Allah Taala keluarkan ayat fallahu yahkumu bainahum sini ayat untuk pujuk kepada Nabi SAW. Yang mana kamu tak usah pedulilah pokok dia ni duk saling kata sesak lagi sesak mari ni. Sama-sama pokok dia pun dia duk kata sesak. Kalau dia kata kepada kamu ya Muhammad sesat, tu benda biasalah. Sama-sama pokok dia pun dia kata sesak lagi sesak mari. Ya. Maka kena ingatlah ya Muhammad Allah Ta'ala akan buat keputusan hukum. Leni atas dunia sedaplah mereka ni kata orang tu sesat, orang ni sesat kan. Maka Allah Ta'ala kata sesat ni biarlah tentu sesat sungguh. Maka nak tahu sesat sungguh, Allah Ta'ala yang mengadakan keputusan hukum, siapa yang sebenar kali yang benar. Dan Allah Ta'ala akan buat keputusan hukum situ, akan pergi ke syurga atau ke neraka saja. Dua tempat ni saja. Keputusan hukum Allah Ta'ala sama ada orang itu ke syurga ataupun orang itu ke neraka. Dua tempat ni saja. Jadi sini nak beritahu, nak ajar sini ayat ni nak ajar kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak minta kita semua sekali ni memperkukuhkan amalan, perkukuhkan amalan kita sendiri. Diri kita ni biar betul-betulnya amal ikut syariat Allah Ta'ala. Amal yang seperti mana Quran, seperti mana sunnah, ikut seperti mana tu.
Maka bila kita dapat amal ni secara sempurna, kita semua sekali dapat amal ini dengan secara sempurna, maka kita akan lihatnya golongan Yahudi, golongan Nasara, golongan musyrikin, mereka sama satu sama lain itu balas satu sama lain. Sebab umat Islam sudah bersatu, tak ada dah lagi berpihak dengan Yahudi, tak ada lagi berpihak pada Nasara, tak ada lagi berpihak dengan golongan musyrikin. Tak ada lagi nak berpihak dengan mereka ni. Dan bila dalam keadaan tu Allah Ta'ala bagi nusrah, mereka itulah akan balas satu sama lain. Bila umat Islam ni tak bersatu, dalam amal ni tidak bersatu, dalam ikut agama syariat ni tidak bersatu, semua sekali ikut, maka kita akan bertemunya keadaan yang mana di kalangan Islam pun berlaku juga sesatkan orang lain. Di kalangan orang Islam, sesama orang Islam mensesatkan satu sama lain. Mengkafirkan satu sama lain. Memurtadkan satu sama lain. Maka sini, ayat ni nak suruh umat Islam semua pakat bersatu. Semua bersatu, mana kita tinggalkan semua sekali amal-amal yang pokok seperti mana Yahudi, Nasara, tolak teru. Cara pegangan Yahudi, Nasara, golongan musyrikin ni kita tolak teru semua sekali. Biar kita akan jadi amal seperti mana yang Allah Ta'ala syariatkan sepenuhnya. Maka daripada itulah barulah kita akan dapatnya nusrah Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Sebab itulah di akhir zaman kan, di akhir zaman sampai semua orang ni amal ikut syariat Allah Ta'ala, sehingga akan sampai satu tahap nak menderma, nak memberi zakat. Dalam hadis ada beritahu ada orang tu nak memberi zakat. Nak memberi zakat, nak bagi hari ni, tiba-tiba orang tu tak terima. Tak terima. Dia kata kalau kamu bagi aku kemarin, aku terima. Kalau hari ni aku tak terima dah. Sebab apa? Hari ni aku dah kaya. Hari ni aku dah kaya. Kemarin tu aku miskin. Maka kalau kamu bagi kemarin, aku kaya. Aku boleh terima. Kalau bagi sekarang, tak boleh terima dah sekarang ni kerana aku tak layak dah untuk terima zakat kamu. Maka nak beritahunya, keadaan masyarakat tu jadi aman, tenteram, jadi semua ikut syariat, orang-orang yang kaya bantu yang miskin, mana sehingga yang miskin tak ada dah lagi miskin. Ni orang panggil basmi kemiskinan sungguh. Tak ada cara nak membasmi kemiskinan melainkan dengan cara ikut syariat Allah Ta'ala. Kalau semua orang ikut syariat Allah Ta'ala, niscaya tak ada siapa dia dah lagi nak terima sebarang habuan apa. Tak ada. Nak terima pun tak ada dah. Tak ada orang tamak pun tak ada. Mana orang tamak, dia ada dah harta, tamak orang, bagi lagi, tak ada. Itu pun tak ada. Mana sampai tahap tu? Mana sampai tahap Islam, negara-negara Islam, umat-umat Islam akan jadi makmur semua sekali. Selepas semua senang ni selepas ni pada Allah Ta'ala bagi ujian pula. Ujian kekayaan. Selepas pada itulah ujian kekayaan. Maka lepas pada tu lama pula, selepas beredarnya zaman-zaman tu, pergi kepada anak cucu mereka ni pula, akan pergi kepada zaman kerosakan Islam. Bila zaman kerosakan Islam, tak lama lagi tu, mana nak pergi kepada zaman yang betul-betulnya kiamat adalah. Mana ni nak beritahu, keadaan umat Islam, kalau nak mendapatnya pertolongan Allah Ta'ala, kita masing-masing ni kena betul-betulnya ikut syariat. Bila ikut syariat Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala bagi nusrah. Barulah Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada kita. Pertolongan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bantu kita untuk semua sekali urusan-urusan duniawi kita, urusan-urusan agama kita, untuk sebarkan dakwah dan sebagainya, Allah Ta'ala selesaikan semua sekali. Dan kalau siapa-siapa yang tak buat, Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang buat saja. Dan selagi mana kita melihat umat Islam masih lagi berperang sesama sendiri, berbalah sesama sendiri, itu tandanya keadaan umat Islam tu masih lagi tak ikut syariat Allah Ta'ala.
So, bila ikut syariat Allah Ta'ala, umat Islam akan bersatu hati. Dia akan bersatu hati. Dia tak akan bala dah isu fiqh ke apa semua sekali, tak akan bala dah. Bala pun tidak ada. Semua sekali itu berlapang dada dah belakang. Semua boleh terima asalkan benar. Yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, semua boleh terima. Semua sekali itu akan jadi bersatu hati. Selagi tidak ikut syariat Allah Ta'ala secara sebenar, selagi itulah tidak akan bersatu hati. Sebab tu kalau kita kata umat Islam ni ramai tapi tak bersatu hati. Bila tak bersatu hati inilah peluang musuhnya untuk serang umat Islam. Sama ada serang dari segi fizikal ke, mana serang dari segi rosakkan ekonomi ke, rosakkan akhlak orang Islam ke, merosakkan akidah orang Islam ke, itu masuk belakang. Habis itu, kemudiannya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyekat masjid-masjid Allah Ta'ala dari disebut nama Allah Ta'ala di dalamnya. Wasa'a fi kharabiha, dan orang ni pula yang sangat zalim ini juga berusaha sedaya mungkin untuk merosakkan amalan sebenar masjid. Merosakkan masjid itu daripada amalan tauhid. Mana rosakkan dengan adanya benar-benar hiburan ke apa ke di dalam masjid. Mana rosakkan masjid. Seperti mana golongan Nasara, golongan Yahudi, dan lebih-lebih lagi Nasara lah. Yang mana dalam masjid duduk menyanyi-nyanyinya dan duduk bermuzik apa dalam masjidnya, dan penuhnya dengan gambar-gambar dan juga patung-patung yang ada dalam masjid. Dalam masjid mereka. Masjid mereka tak panggil masjid lah, panggil gereja. Dalam gereja mereka. Kira-kira gereja tu sebenarnya tempat untuk mereka solat situ. Tapi sekarang ni jadi apa? Jadi tempat untuk buat syirik pada Allah Ta'ala situ. Jadi rosak. Jadi rosak. Gereja mereka tu jadi rosak. Tempat ibadah mereka tu jadi rosak. Daripada amalan yang sebenar, amalan tauhid. Jadi sini Allah Ta'ala nak beritahu, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyekat masjid-masjid Allah Ta'ala yang disebut nama Allah Ta'ala di dalamnya. Yang disebut nama Allah Ta'ala di dalamnya sini maksudnya adalah solat. Amal-amal ibadah yang ada di dalam masjid. Sebab zikir pada Allah Ta'ala ni satu, dia tiga lah. Satu, perbuatan badaniyah, iaitu seperti solat, yang mana solat itu merangkumi amalan tubuh badan, amalan sebutan, bacaan, dan juga benda yang berkaitan dengan hati ada juga di dalamnya, kan? Solat ni kira penuh lah ada dalam dia. Dan juganya di masjid kalau orang nak baca Quran itu sampingnya lah. Baca Quran, nak berzikir secara umumnya. Dan masjid ni tempat utama dia adalah solat lah. Dan juga untuk tempat penyebaran Islam di masjid. Bukan semata-mata untuk solat saja, bahkan untuk penyebaran Islam. Situ. Mana kalau di masjid tu bukan tempat penyebaran Islam, tu jadi tak kena lah. Sebab Masjid Nabawi dulu, tempat penyebaran Islam adalah di masjid. Tempat penyebaran Islam. Mana siapa-siapa dia nak mendalami ilmu agama, semua tu alim kerana belajar di Masjid Nabi. Belajar di Masjid Nabi. Maka masjid sekarang ni kena buat seperti mana Masjid Nabi. Kita kena buat seperti mana jadi Masjid Nabi. Masjid Nabi ini, tempat dia bukan semata-mata solat, bahkan di masjid jugalah tempat untuk menyebarkan ilmu. Mana tempat ilmu di dalam masjid.
Dan benda ni kurang lah. Kalau tempat kita masih lagi kurang. Tidak lagi, masih lagi kurang. Mana masjid ni seolah-olah tempat untuk solat, lepas solat tu tak ada. Cuma baguslah juga, ada jugalah ceramah-ceramah maghrib isyak ke, adalah sedikit sebanyak tu adalah juga. Adalah juga program-program tertentu tu ada juga. Tetapi bukannya program yang sepenuh masa sungguh untuk orang mendalami ilmu agama, tidak. Kecuali di madrasah-madrasah itu lain. Madrasah-madrasah pondok-pondok biasa, masjid inilah jadi tempat tumpuan untuk penyebaran ilmu agama. Tapi kalau masjid-masjid secara amnya kalau di Malaysia tidak sampai kepada tahap tu. Boleh jadi kerana kekurangan tenaga pengajar dan juga orang ramai pun juga kurang faham. Kemudian juga yang berat laginya pengurusi masjid pun yang jahil juga pun ramai kan. Jadi itulah, tidak kata semua tapi adalah juga di kalangan pengurusi masjid hanya orang kaya saja. Kih dia kaya saja, kih dia ni datuk saja dia jadi pengerusi. Tetapi dia tu orang alim ke? Tak alim. Maka orang yang sebegini, orang yang tak tahu gini, macam mana dia nak menyebarkan ilmu, nak ada satu fahaman untuk penyebaran ilmu di masjid, dia tak nampak. Tak kena buat seperti mana kita dah bincang dah dalam kitab Umdatul Ahkam. Tak kena buatnya masjid tu pun juga jamban dia tu menghadap kiblat pun tak tahu kan. Mana jamban tu menghadap kiblat pun tak tahu. Sebab dah semua orang jahil-jahil. Ni bahaya. Ini keadaan bahayanya masyarakat. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu semua sekali tidak patutnya masuk masjid. Ini perkataan lafaz daripada Allah Ta'ala. Tak patut pun masuk masjid sebenarnya kali mereka ni. Illa khaifin. Mereka masuk masjid dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala. Mesti dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala. Kalau tak takut, tak gerung pada Allah Ta'ala, maka mereka ni mudah-mudah saja nak rosakkan masjid. Mudah saja nak rosakkan masjid. Mana tak reti tentang syariat, itu bahayalah. Sebab kalau orang jahil, dia main hentam saja. Apa saja yang dia rasa okey je. Dia buat juga dalam masjid. Kan? Dia rasa logik dia, apa salahnya, dia main hentam saja kata boleh. Macam di satu masjid saya ada, dalam ceramah saya pun ada juga beberapa kali saya beritahu. Ada di satu tempatnya, di masjid itu dia buat macam khutbah Jumaat lah biasanya, khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tu dia ada TV besar lah, skrin TV besar. Banyaklah penjuru-penjuru tertentu, tempat-tempat tertentu yang tersorok sikit, maka adanya TV besar. TV besar tu mana satu benda bagus jugalah. Kira-kira untuk zaman sekarang ni, zaman moden sekarang ni, mana ada keperluan jugalah di kawasan-kawasan yang terpencil, yang mana jauh daripada tu imam. Jadi tak nampak tu imam, maka dengan adanya TV, skrin TV itu, bolehlah nampaklah tu imam duk cakap apa semua sekali. Boleh kira lah Tok Khatib tu kata apa tu. Takut Tok Khatib nak tunjuk dengan tangan ke apa pun boleh nampak, boleh faham kan. Sebab kadang-kadang dengar saja tak cukup, kita kena tengok. Bila tengok tu baru jadi betul-betul faham kan. Boleh tengoknya riaknya wajah ke, macam mana orang hak bercakap semua sekali tu, kita akan faham beberapa perkara lah yang selain daripada yang dengar saja. Sebab dengar tanpa tengok ni kurang sedikitnya kefahaman kan. Sebab tu yang kefahaman kita akan jadi kuat bila kita dengar dan juga tengok kan. Macam ginilah kita baca saja surah khabar, tapi kalau cara di depan ni cara lain dengan ditunjuk riak wajah dan cara nada dia apa semua sekali mempengaruhinya apa yang kita nak faham itu kan. Jadi dalam masjid tu dia letak skrin tu baguslah, tapi tiba-tiba dia letaknya bila dia beritahu Tok Khatib tu cerita pasal orang minum arak, dia pun tunjuklah gambar orang minum arak. Saya pun rasa mana tak kenalah. Lepas tu dia tunjuk ada tempat-tempat orang buat maksiat, adalah gambar-gambar yang mana nampaknya aurat apa semua sekali. Mana
Kenapa pula nak kena tunjuk? Takkan nak berzina, tunjuk gambar orang berzina situ. Jadi tidak patutlah sampai tahap tu. Maknanya kalau dia nak tunjuk sekali, kenapa pula sampai kena tunjuk macam kita ngaji kuliah pula nya. Sepatutnya hanya cakap gitu saja sudahlah. Tak perlu ambil petikan-petikan pula, buat macam filem pula nya, ada petikan ni buat macam dalam TV pula. Kenapa pula buat gitu? Tapi diselitlah benda-benda yang ada gambar-gambar perempuan-perempuan yang tidak tutup aurat, dan perempuan gambar muka perempuan apa semua sekali ditunjuk-tunjukkan di dalam masjid. Itu apa pasal? Jadi ini kadang-kadang bila keadaan orang yang jaga masjid ni tak faham agama, benda gini dia main tahu. Jadi sebab kalau majlis agama nak kawal semua sekali, tak sempat juga nak kawal kan. Majlis agama kalau dia mungkin dia larang. Tapi kalau orang yang jaga masjid tu, orang yang jaga masjid tu, maka dia tidak ambil peduli sangat, dia rasa tak apa benda tu, akan menyebabkan rosak agama kan. Jadi benda-benda yang tak patut dia akan dia tambah-tambahkan. Bila kata boleh, maka dia pun tambah lagi benda-benda yang lain yang boleh. Itu juga dalam perkara duduk berzikir dengan bernasyid, berzikir cara menasyid lah, berdoa cara menasyid lah. Ia disebut-sebut dalam masjid hingga disertakan dengan genai-genai alat-alat mengiuzi apa semua sekali, lagi merosakkan masjid. Maka masjid ini jangan kita rosakkan dengan amalan-amalan gitu. Kita hidupkan masjid dengan amalan-amalan sunnah.